Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai semua. Hari ni kita bersama lagi, okay, dalam live petang-petang saya pukul 6.30. Saya rasa belum 6.30 ni, tapi terawal, okay, terawal hari ni sebab sangat-sangat bersemangat untuk sharing dengan korang tentang satu tajuk yang saya rasa dari dulu sampai sekarang masih lagi korang muskil tentang tajuk ni. Okay, kita tunggu jap. Kita tunggu lagi ramai masuk supaya saya tak perlu nak ulang lagi lah benda ni kan. Sekarang kita terpaksa ulang-ulang, rugilah kan. Okay, tunggu kejap. Ada lagi seorang dua yang datang. Nampak katil lah kat belakang. Okay, ini saya live dekat dalam bilik saya. Belakang sini katil lah, boleh tengok. Tak pasal nak kemas lagi. Okay, siapa bersama saya tolong komen, tolong share live ni sebab ramai orang yang nak tahu benda ni sebenarnya. Okay, tapi mungkin tak ada orang yang dapat bagi tahu dengan jelas lah tentang nak kempiskan perut ni, senaman untuk kempiskan perut. Right? Hai Abang Is. Abang Is. Iskandar Abang Iskandar ni antara orang yang tanya saya tadi. Ada seorang lagi tak tahulah dia bersama kita ke tak. Okay, kalau ada Faiz yang tanya saya tadi. Kalau ada petang ni sekali, okay, boleh stay lah. Okay, saya akan terangkan tentang apa yang ditanya tadi ya. Sambil-sambil tu abang boleh like, boleh share juga dengan kawan-kawan sebab memang ramai yang nak tahu tentang senaman untuk kempiskan perut ataupun nak kempiskan perut, cara nak kempiskan perut lah. Bahasa mudah dia. Okay, sebelum tu saya nak tahu tentang korang punya pengetahuan, okay, tentang senaman apa yang boleh dilakukan untuk mengempiskan perut ni. Cuba komen jap. Senaman apa yang boleh dilakukan untuk kempiskan perut ni? Okay, cuba komen. Saya nak tengok apa yang korang tahu tentang senaman untuk kempiskan perut. Right? Komen je, jangan takut. Okay, jangan takut. Right. Biasa orang akan cakap sit up. Betul sebenarnya, sit up, mountain climber. Ada saya buat baru ni dalam video saya, mountain climber. Saya buat spider, leg raise. Okay, betul tu sebenarnya senaman-senaman yang boleh mengempiskan perut. Tapi ini saya nak bagi tahu dengan korang tentang 3 perkara. Alright, 3 perkara penting yang korang patut tahu dalam nak kempiskan perut ni. Okay, okay, saya bagi tahu 3 perkara penting. Sebelum kita nak buat exercise, kita kena faham benda ni dulu, baru kita dapat kempiskan perut. Kalau tak, kita dapat letih je sebenarnya. Alright, so yang pertama adalah kita nak kena tahu tentang kalori defisit. Kalori defisit. Masih bersama saya lagi ke? Sunyi je ni, tak ada pun like, tak ada love pun. Nak share benda ilmu mahal ni sebenarnya. Okay, kalau tak ada live, tak ada like, tu ada Abang Iskandar sit up, push up. Betul lah. Okay, tu benda betul. Tapi kejap lagi saya akan bagi tahu tentang macam mana kita nak dapatkan result kita. Okay, Abang Is masih bersama saya. Tolong share lagi dengan kawan-kawan lain. Okay, ajak orang ramai lagi nak tengok video ni. Alright, so benda pertama dalam kita nak kempiskan perut bang, kita kena ada kita kena buat kalori defisit. Apa kalori defisit ni? Kalori defisit adalah kalori yang masuk dalam badan kita, iaitu daripada pemakanan kita, kena kurang daripada kalori yang kita bakar. Maknanya aktiviti harian kita membakar kalori yang lebih banyak daripada apa yang kita masuk. Senang kata, kita makan sikit, kita bakar balik banyak. Okay, contoh kita makan 2000 kalori sehari, kita bakar 2500. Jadi kita akan bakar 500 lebih kalori. Kita tak boleh nak bakar sampai 4000. Kita tak boleh nak makan 1000, kita bakar 3000, tak boleh. Badan kita nak ada tenaga. Alright, so kita makan 2000, kita bakar 2500 kalori. Jadi kita akan bakar 500 kalori setiap hari kalau kita buat setiap hari kan. Jadi sikit demi sedikit berat badan kita akan turun.
Okey. Ni berkaitan dengan kalori defisit. Benda yang paling penting sebenarnya dalam kita nak turunkan berat badan adalah kita kena tahu tentang kalori defisit ni. Okey. Macam mana? Yang lain setakat ni faham tak? Ada apa-apa nak tanya tentang kalori defisit ni? Kalori defisit kalori DEFISIT. Ni benda yang paling penting lah sebenarnya. Okay, benda yang paling penting, basic. Jadi kalau kita buat senaman macam mana pun sekali, tapi kita makan balik banyak, ataupun kita mungkin makan sikit tapi kita makan makanan yang berkalori tinggi, okay, kita makan makanan yang berkalori tinggi, kita minum air manis, jadi kita tak dapat nak bakar balik kalori yang lebih daripada yang kita makan. So rugilah. Tu yang kadang-kadang orang nak buat senaman macam-macam lah, tapi berat badan dia masih tak boleh turun. Okay? Sebab kalori defisit ni dia kena study, dia kena tahu cara kira kalori yang badan kita perlukan. Saya ada ajar 2 hari lepas, kalau tak ada boleh tengok balik live 2 hari lepas tu. Nak tahu berapa banyak kalori yang badan kita perlukan, iaitu kita kena tahu dari beberapa part jantina, berat badan, ketinggian, umur. 4 benda penting ni dalam nak tahu berapa kalori yang kita perlukan. Okey, macam mana nak tahu berapa kalori kita bakar? Okey, soalan baik. Faiz Rosli, Faiz ada dah. Macam mana kita nak tahu berapa banyak kalori kita bakar? Yang ni sebenarnya kita kena study sikit lah. Kita kena study sikit. Ataupun boleh download sebenarnya apps yang boleh membantu kita. Dia boleh kira kalori kita makan, dia boleh kira kalori kita bakar. Korang boleh try download apps FitnessPal. Fitness, FITNESS PAL. Dalam tu dia ada, korang boleh masukkan berapa banyak korang makan, berapa banyak korang workout, dia boleh tolong kira kan. Okay, nanti boleh try search tentang apps ni, ataupun korang type je. Okay, apa nama apps ni, ataupun korang boleh search juga dekat internet. Contoh korang buat berlari. Okay, korang buat berlari, dia akan tulis juga sebenarnya. Korang search dekat Google ke apa kan, tulis berlari, dan korang tulis jogging ke apa, dia akan tulis lah, dia akan keluar lah berapa banyak korang bakar sebenarnya dalam sehari. Alright. Okay Faiz, okay, itu berkaitan dengan kalori defisit. Soalan yang baik sebenarnya. Nak tahu berapa banyak kalori kita bakar kan, kita kena study sikit benda tu. Okay. Dan last kali kita buat anggaran je lah. Kalau tak boleh, susah sangat kan nak tahu berapa banyak kita bakar. Kita buat anggaran, kita makan hari tu banyak mana, kita bakar tu banyak mana. Kita bakar kalori ni tak semestinya kita bersukan. Kita berjalan, buat kerja, berkebun, naik tangga, turun tangga. Sebab tu kalau kita tengok orang dulu badan dia tak gemuk sangat kan. Dan nak pula kalau yang bekerja, berkebun, bersawah, dia tak gemuk sebab dia bakar kalori banyak. Tapi untuk kita yang mungkin dah kurang buat aktiviti-aktiviti lasak macam tu, kita terpaksa bersenam lah. Alright. So saya akan pergi part 2. Part 2 adalah berkaitan dengan okay, sorry, ada iklan sikit tadi. Masih bersama saya ke? Masih bersama saya ke? Tolong komen sikit, masih bersama. Tulis type masih bersama. Alright. So saya nak pergi kepada poin yang kedua adalah senaman. Senaman apa yang korang perlu lakukan? Okay. Ni bila kita dah faham kalori defisit tadi, barulah kita boleh pergi kepada senaman. Okay. Sebab kalori defisit ni lebih kepada pemakanan kita. Okay. Dalam kita nak turunkan berat badan ataupun naikkan berat badan, 80% adalah daripada pemakanan kita. Okay, workout ni bagi kesan 20% je. Okay. Oh, ambil angin sekejap. Tadi ada customer datang nak apa, ambil susu protein. Okay. Terpaksa lari sekejap. Rambut dah out dah. Okay. So part kedua adalah senaman. Jadi sebenarnya bila korang dah faham tentang kalori defisit tadi, semua senaman yang korang lakukan sebenarnya boleh menurunkan berat badan. Okay, sebab senaman tu membakar kalori. Betul tak? Betul tak? Pernah tak korang tengok orang yang perut dia kempis, ada six pack, tapi lengan dia banyak lemak, ataupun dada dia banyak lemak? Ada tak korang tengok?
jarang sekali lah sebenarnya kan. Okay. Jarang sekali lah sebab itu maknanya tak semestinya bila korang main apps, korang main hitam, okay, korang main apps, korang main apa nama crunch, korang main sit up, tak semestinya itu saja yang boleh menyebabkan perut korang kurus. Okay, sebenarnya senaman-senaman apps tu adalah untuk menguatkan otot perut. Sambil-sambil tu dia akan membakar kalori. Tetapi saya nak bagi tahu korang, senaman macam tu dia bakar kalori sikit je. Sikit je. Kalau korang buat, setakat korang buat 50 kali sehari, saya boleh jamin sangat susah lah untuk korang kurus. Kecuali korang buat kalori defisit ni terlampau kurang lah. Contoh korang makan sikit sangat, korang buat abs, korang buat sit up 50 kali, mungkin lah boleh dapat. Kalau tak boleh dapat dengan hanya melakukan sit up ataupun senaman-senaman perut saja. Okay, senaman perut ni kita kena tahu dia untuk menguatkan perut kita, dia menguatkan core kita. Core ni dia macam pinggang kita lah, pinggang, daripada pinggang sampai ke peha. Itu core. Jadi dia menguatkan core saja. Okay. Dia bukanlah korang bayangkan contoh korang attack perut kan. Biasa orang guna ayat attack perut. Attack perut, korang buat senaman perut, lama-lama lemak dekat perut boleh pecah, boleh terbakar, boleh cair. Tu semua istilah-istilah yang saya boleh kata karut lah sebenarnya. Okay? Karut. Lemak ni dia terbakar secara menyeluruh. Ada orang dia akan kurus kat perut dulu, ada orang dia akan kena lemak perut dulu. Yes, thank you Fazrul. Ada orang mungkin dia akan kecil dekat peha dulu. Macam saya peha saya paling lambat kecil. Okay? Lain orang lain part dia sebenarnya. Tapi dia akan lemak kita akan hilang secara menyeluruh. Jadi tak semestinya bila kita main apps dia akan mengecilkan perut saja. Okay? Yang saya lagi merisaukan adalah dia jadi macam ni. Lemak kita ada, dan kita main apps, muscle tu naik. Okay? Contoh macam mana contoh sekarang perut kita macam ni. Perut kita macam ni. Ni adalah lapisan lemak. Okay, lapisan lemak. Dan kita buat apps kat sini. Okay? Ni lemak ni. Kita buat apps. Macam mana nak tunjuk Kita buat apps. Kita buat muscle perut kita. Dan masa otot perut kita naik. Perut macam ni. Itulah kita nak terangkan kat sini, Roy. Okay, ramai orang tak faham sebenarnya. Dia orang ingat sit up ni boleh menguruskan perut. Memang betul sebenarnya, tapi bukanlah itu satu-satunya cara dia sebenarnya. Okay. Cara terbaik bakar lemak, kejap lagi saya akan jawab. Okay, saya terangkan tentang perut ni dulu. Tentang abs ni dulu. Okay, bila kita buat masa otot tu kat sini, lemak tu ada lagi kat sini. Jadi dia otot kita naik, lemak kita ada. So bila campur, silap-silap perut kita akan nampak makin buncit. Tu kita takut sebab abs kita ke depan, lemak kita masih ada. So kemungkinan perut kita akan nampak sedikit buncit. Tu yang saya lagi risau kan. Jadi cara terbaik untuk bakar lemak, Faiz, cara terbaik untuk bakar lemak adalah kita mengamalkan kalori defisit. Faham ke faham? Kita mengamalkan kalori defisit. Maknanya kita makan sikit, lepas tu kita buat workout banyak. Kita bakar lemak, kita bakar kalori tu banyak. Bila kita bakar kalori banyak, kita bakar kalori banyak daripada yang masuk dalam badan kita. Jadi secara perlahan-perlahan lemak kita akan hilang. Lemak dia tak boleh nak hilang secara serta-merta dengan cepat. Sekejap lagi saya akan terangkan dekat poin ketiga lah. Okay, tentang tu. Alright. Then berapa lama workout yang kita perlukan untuk kita bakar kalori dengan banyak? Okay, berapa banyak lemak yang kita perlukan untuk kita bakar kalori yang banyak adalah bergantung pada senaman yang kita buat. Senaman ada dua jenis pula. Okay. Agak berat ni sebenarnya. Agak berat tajuk ni, tapi korang cuba relax, cuba faham apa yang saya nak sampaikan ni. Okay. Senaman ada dua jenis. Satu low intensity punya jenis workout. Satu lagi high intensity. Okay. High intensity ni contoh
korang buat lari pecut. Contoh korang kayuh basikal dengan laju dengan pecut. Korang main angkat besi dengan berat dan laju kot. Okay, main angkat besi. High intensity ni korang akan perasan bila korang buat satu workout tu, jantung korang akan berdegup dengan kencang. Dia jangka masa dia pendek, tapi dia punya tenaga yang kita gunakan tu tinggi. Tu cara nak faham ni. Senaman yang jangka masa pendek, tenaga dia tinggi. Contoh macam berlari pecut. Sekejap kan kita lari dalam 12 saat. Tapi kalau korang rasa, korang akan rasa sangat letih, jantung korang akan berdegup dengan kencang. Okay, jadi kalau korang nak buat high intensity punya training ni, masa dia sekejap lah. High intensity ni masa dia dalam sejam, dalam 45 minit ke sejam ni sebenarnya. Okay, itu jenis high intensity training. Contoh korang pergi padang, tapi kita tak boleh nak pergi padang lah. Macam Faiz, contoh Faiz ada treadmill kan. Faiz set dekat treadmill Faiz tu paling tinggi. Okay, mula-mula jalan dulu, lepas tu tiba-tiba Faiz tekan terus speed nombor 10. Faiz lagi pecut dalam seminit. Lepas tu Faiz turun balik kepada 1. Then treadmill akan slow, Faiz akan start berjalan balik. Masa tu Faiz akan perasan jantung berdegup kencang, peluh keluar banyak. Tu contoh high intensity punya training lah. Kalau buat macam tu, kena buat beberapa set lah. Okay, pecut seminit, slow, relax sekejap dalam 2 minit. Lepas tu pecut balik, tu relax balik, lepas tu pecut balik. Tu cara training high intensity. Kalau main gym, kita angkat besi lah. Okay, faham setakat ni? Faham Kalau tak faham, tanya lagi, nanti saya akan jawab lagi dalam live. Senang, biar semua orang tahu jawapan ni. Right. Dan jenis yang kedua adalah low intensity punya training. Low intensity ni macam korang jogging, korang kayuh basikal santai-santai petang-petang. Korang, kalau main bola saya tak pasti di atas korang punya kekerapan berlari lah. Contoh kalau korang main defender, mungkin lebih kepada low intensity lah, sebab dia tak banyak sangat bergerak Okay, low intensity ni adalah konsep dia, kita bakar tenaga sedikit demi sedikit dalam masa yang panjang. Contoh kita jogging kan kita boleh jogging sampai sejam sampai 2 jam, sebab kita lari slow. Kita lari relax. Speed dia kalau main treadmill tu mungkin dalam 5, mungkin dalam 7 macam tu kan, bawah 10 lah biasa speed dia. Okay, korang lagi relax, korang boleh lari dalam jangka masa yang panjang. So kita menggunakan tenaga dalam jangka masa yang panjang. Tenaga yang sikit, jangka masa yang panjang. Tu adalah low intensity. Okay, low intensity training. Jadi bila kita main low intensity training, contoh korang jogging, korang tak boleh lah nak jogging setengah jam. Korang tak boleh lah sejam, nak jogging sejam tu paling sekejap lah sebenarnya. Jadi kalau main macam ni, korang kena lama, kena lebih daripada sejam, baru korang akan start bakar lemak lah. Korang akan bakar kalori yang tinggi sedikit. Kalau tak, korang akan bakar sikit je kalori lah. Rugi masa lah. Okay, faham tak tentang dua jenis workout ni, high intensity interval training dan low intensity interval training. Okay, HIIT dan LIIT. Kedua-duanya bagus, tetapi high intensity interval training ni, dia kalau korang buat tetapi badan korang tak biasa, kita panggil terkejut lah. Badan jadi terkejut, korang boleh jadi injured. Jadi buat tu secara berperingkat lah, jangan terus push. Tentang kalau low intensity interval training ni, kurang risiko untuk injured, tetapi kemungkinan kalau buat terlampau banyak, dia akan menyebabkan muscle kita mengecut. Kita nak lemak yang kecut, kita tak nak otot yang kecut. Tu saya akan terangkan lagi detail lah kalau korang nak tahu. Okay, saya akan terangkan dalam live yang lain kalau korang nak tahulah. Jadi saya cadangkan kita selang-seli. Kita buat hari ni, kita buat high intensity. Contoh kalau dekat rumah sekarang kita main body weight training lah. Kita buat pumping, kita buat sit up, kita buat squat. Tu high intensity interval training. Dan seterusnya, esok tu kita buat cardio. Kita buat cardio relax, lompat bintang ke sikit-sikit. Okay, itu low intensity lah, sebab kita tak boleh nak jogging kan sekarang.
Kecuali macam Faiz dia ada treadmill kat rumah. Okay, boleh lah nak jogging kan. Alright, faham tak setakat ni? Tu point yang kedua adalah workout. Kalau kita nak turunkan badan, kita kena faham tentang kalori defisit. Kita kena faham tentang workout yang berkesan. Dan yang last sekali adalah dalam apa-apa yang kita buat sebenarnya dia perlu makan masa lah. Okay, kalau kita ingat balik kan, berapa lama kita ambil masa untuk kita mengemukkan badan. Okay, berapa lama kita makan masa, berapa lama kita ambil masa nak mengemukkan badan. Saya yakin gemuk ni takkan jadi dalam masa sebulan dua. Okay, dia makan masa yang lama, 3 bulan dan ke atas. Jadi kalau kita nak kuruskan badan, takkan ambil masa secepat sebulan. Mungkin dalam sebulan korang boleh nampak penurunan. Kalau buat betul-betul mungkin boleh nampak penurunan sebanyak mungkin 10 kilo ke boleh turun kan. Tapi itu kena buat dengan betul-betul serius lah. Korang makan, buat kalori defisit, korang makan sikit, korang buat workout banyak, lepas tu buat workout yang berkesan. Korang mungkin boleh bakar dalam 10 kilo buat orang kata minggu yang pertama. Okay, bulan yang pertama mungkin boleh. Dan bulan-bulan seterusnya korang akan perasan badan korang akan turunkan berat badan secara sedikit demi sedikit. Itu sebenarnya berkaitan dengan kalori defisit juga. Korang kena kaji balik. Alright, perlu ambil masa dan kena buat secara berterusan lah. Bab orang putih kata repetition is the mother of the success. Speaking repetition is the mother of the success. Maknanya kita nak berjaya, kita kena buat secara berterusan, konsisten. Contoh, bulan ni kita dah workout, kita dah boleh maintain 3 kali seminggu 3 kali. Okay, bulan depan kita dah stop, tak boleh lah. Kita kena maintain, ataupun kita kena buat lagi baik. Contoh minggu ni korang buat seminggu 3 kali, minggu depan buat 4 kali pula, minggu seterusnya buat 5 kali pula. Bila dah dapat 5 kali sehari tu, korang tambahkan pula. Contoh mungkin korang jogging sebelum ni mungkin sejam, lepas tu korang tambah buat sejam setengah ke. Lepas tu kalau korang main weightlifting, korang mungkin buat push up mula-mula, korang boleh buat 50 kali sehari. Okay, lepas tu korang cuba tambah. Okay, barulah kita akan dapat berat badan yang ideal. Alright, saya harap saya menjawab sedikit soalan daripada korang, menjawab pertanyaan, kemusykilan. Okay, kalau rasa-rasa nak saya ulang balik topik ni, mungkin saya terlampau laju ke, ataupun ada benda yang masih tak faham ke, bagi tahu, saya akan cuba ulang balik dengan lebih jelas lah. Okay, lebih jelas. Saya pun sebenarnya masih lagi belajar untuk mengajar. Okay, bukan senang bukan senang sebenarnya nak ajar, dan nak pula melalui live ni. Kalau jumpa saya secara berdepan, mungkin penerangan dia lebih, orang kata lebih cepat masuk lah, sebab kita berdepan bertentang mata. Bila live ni mungkin susah sikit, tapi saya cuba. Okay, saya cuba yang terbaik lah. Saya harap korang semua support saya, share ke, bagi tahu kawan-kawan yang saya ada live pukul 6.30 petang. Saya akan cuba buat setiap hari lah. Okay, nak janji, betul-betul janji tak berani, tapi orang kata repetition is the mother of success. Jadi saya nak berjaya, saya kena cuba ulang buat benda ni hari-hari. Okay, nak tolong korang juga. Saya tak minta bayaran pun dalam live petang-petang macam ni kan. Okay, saya nak tolong korang, niat saya. Alright, so apa-apa boleh PM saya, dan kemungkinan selepas ni saya akan banyak jawab dekat FB live lah. So korang kena stay tune lah. Alright, terima kasih kerana menonton. Bye, Assalamualaikum.